Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara bersama dengan PDRM dan sudah tentulah seperti biasa setiap hari Isnin kita pastinya akan memilih satu topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, Ruang Bicara PDRM malam ini memilih topik keselamatan komuniti daripada masyarakat kepada masyarakat. Dan kita anggap ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan kita juga selalu mendengar bahawa polis dan masyarakat berpisah tiada, dan itulah matlamat yang cukup penting sebenarnya yang cuba dicapai ataupun digapai oleh pasukan polis Diraja Malaysia bersama dengan masyarakat Malaysia. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio hari ini, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tetamu kita yang berbahagia, Superintendent Foo Chek Sing yang merupakan Superintendent Polis Bantuan di Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Jadi Tuan, apa khabar? Ya, khabar baik. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Pertama kali Tuan ya bersama dengan kami? Pertama kali di sini. Jadi kami cukup menghargai kesudian Tuan bersama dengan kami di Ruang Bicara PDRM ini. Terima kasih kerana sudi menjemput, dan yang paling utama terima kasih kerana memberi kami peluang ya untuk berkomunikasi melalui platform ini kepada masyarakat kita. So selamat sejahtera, selamat Hari Raya, salam ceria. Okey, mungkin ramai juga yang tidak tahu bahawa sebenarnya Superintendent Foo cukup fasih berbahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, dan beliau juga sebenarnya pandai berpantun, tapi kita simpan dulu tentang pantun itu di penghujung Ruang Bicara PDRM ini, dan kita akan nanti dengar bagaimana Superintendent Foo Chek Sing berpantun. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, Superintendent Foo juga cukup gembira sekiranya anda ingin berkongsi pandangan, pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara PDRM. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan seperti biasa juga lah, anda boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube bernama TV. Ini biasalah apa ni Tuan ya, buat Datuk. Permulaan ini barangkali kita bercakap dululah tentang Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Apa sebenarnya fungsi, skop dan juga peranan yang dimainkan oleh jabatan ini Tuan? Silakan. Boleh. Sebelum saya pergi kepada menjawab soalan Datuk, izinkan saya ya. Jadi kepada para penonton semua, sekiranya ada soalan boleh majukan, sebab kami menghargai platform yang disediakan oleh bernama kepada polis sebagai satu jambatan kepada kami untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Betul. Daripada masyarakat kami kembali kepada masyarakat. Jadi silakan. Saya akan cuba menjawab. Kalau tak dapat jawab pun saya tak risau, sebab saya ada satu lagi pasukan dekat belakang sana. Saya akan balik rujuk kepada pakar. Kami ada ramai pakar, Datuk. Even dalam polis pun kita ada pemegang PhD dalam perundangan, dalam pelbagai bidang. Okey, pergi kepada soalan tadi, Datuk. Okey, kalau kita sebut Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, secara umumnya dia punya nama jabatan pun kita dah tahu ialah mencegah jenayah. Kemudian kita fokus kepada keselamatan komuniti secara keseluruhannya. Tapi kita kena lihat sekarang ialah saya ingin menjemput penonton semua kita pergi lebih jauh lagi. Dalam konteks apa kita hendak pergi lebih jauh? Begini, sebab kadang-kadang ada orang tanya, bukankah kerja polis itu mencegah jenayah? Semua polis patut mencegah jenayah. Betul. Semua polis memang patut mencegah jenayah. Bukan patut, memang kami pun sedang mencegah jenayah pun hari-hari. Cuma isunya sekarang ialah mengapa timbulnya satu jabatan yang khas untuk mencegah jenayah? Kerana kita hendak lihat semangat menubuhkan jabatan ini, semata-mata kita hendak memberi pengkhususan untuk meningkatkan kualiti siasatan. Sebab sebelum ni apabila kita sebut Jabatan Siasatan Jenayah, mereka memang fokus terhadap menyiasat, menangkap, mendakwa, semua itu tugas utama mereka. Dan mereka juga terpaksa melaksanakan tugas asas PDRM, iaitu mencegah jenayah. Kemudian kita lihat bahawa beban ni semakin hari semakin bertambah. Jadi timbullah satu ketika bahawa kita harus wujudkan satu jabatan yang mana kita akan memberi fokus kepada pencegahan jenayah, supaya fokus utama Jabatan Siasatan Jenayah boleh kepada menyelesaikan kes-kes yang dilaporkan oleh masyarakat. Kita hendak memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada masyarakat dengan membinanya kertas siasatan yang lebih kualiti. Jadi keterangan yang dibawa ke mahkamah lebih kualiti. Jadi orang kata peratus
penyampaian pertuduhan dan penyelesaian kes secara tidak langsung meningkat. So itu fokusnya. Kemudian ada pula orang tanya, kalau macam tu Jabatan Pencegahan Jenayah patut semualah dia merangkumi. Sebenarnya tidak. Kita ada tetap kena bagi pengkhususan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, itu tetap ada pengkhususan mereka. Kerana walau bagaimanapun, apabila orang merujuk kepada Jabatan Siasatan Pencegahan Jenayah, kadang-kadang dia kata pencegahan jenayah ni kami hendak ceramah tentang komersial. Boleh tak datang bagi ceramah tentang cybercrime semua? Bagi kami tak ada masalah. Sebab dalam Jabatan Siasatan, Jabatan Pencegahan Jenayah pun, kita ada pegawai daripada JSJ, kita ada pegawai daripada Commercial Crime, semua ada. Tak jadi masalah. Cuma, kita terfikir, alangkah baiknya kalau topik itu tentang jenayah cyber, kita bagi kepada satu jabatan yang mana pengkhususannya tentang jenayah cyber. Jadi secara tidak langsung, mereka boleh berkongsi tentang pengalaman mereka menyiasat kes-kes siasatan jenayah cyber. So maklumat yang disampaikan lebih mendalam. Jadi itulah sebabnya tetap kena menjaga pengkhususan. Jadi kami sebagai Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ni, kami mengimbangi orang kata apa, situasi keselamatan komuniti ini dalam konteks kita melaksanakan tugas kepolisian, kita melaksanakan tugas kepolisian secara umum, dan kita melaksanakan tugas kepolisian secara khusus. Itu dia. Okey, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Tuan Superintendent lah. Selain daripada pencegahan jenayah, satu lagi ialah tentang keselamatan komuniti. Bila kita bercakap tentang keselamatan komuniti, selalunya Tuan, baru tadi pun kita dapat info, bila kita sebut tentang polis ini, ramai di antara kita dalam komuniti ini merasa takut. Bila tengok polis saja kita rasa takut. Bila polis datang saja, kita kata apa pula lah. Jadi nak menghilangkan persepsi, nak menghilangkan perasaan seperti itu, apa yang sebenarnya harus masyarakat faham tentang peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini, Tuan? Kalau kita sebut peranan yang dimainkan oleh kita panggil ringkasnya JPJKK lah, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Peranan yang kita mainkan ialah kita hendak mengurangkan persepsi orang kata apa tentang ketakutan terhadap jenayah dalam masyarakat, dan kita hendak meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap perkhidmatan kepolisian. So dalam konteks itu pelbagai program telah dirangka. Tapi kita nak pergi balik kepada asalnya, mengapa boleh timbulnya perasaan takut terhadap polis. Itulah sebabnya kita pergi balik kepada zaman kanak-kanak dulu kan. Masa saya nakal-nakal, apa ibu cakap pertama? Jangan nakal-nakal, jangan jahat, polis tangkap. Panggil polis tangkap. Jadi benda ni telah masuk dalam minda kita. So kalau nakal, kalau jahat, polis datang tangkap. Itulah sebab secara tidak langsung kan, kita dah rasa takut terhadap polis. Itulah saya pun terima kasih sebenarnya. Bila ibu bapa buat macam ni, dia sebenarnya niat dia baik. Jadi kita pun nasib baik pun last dah banyak cerita pasal polis pun jadilah polis. Jadi dalam konteks ini, bagaimana pula kita kata polis daripada masyarakat kepada masyarakat? Kita lihat konteks begini, Datuk. Selalu orang salahkan polis. Mengapa polis buat benda-benda tak betul? Mengapa polis buat polis kurang integriti? Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam PDRM, kalau sebut integriti, memang kita konteksnya ramai yang berintegriti, cuma peluang yang berintegriti ni ke hadapan bukan kata kurang. Berbanding dengan mereka yang nakal ni, banyak sebab yang nakal ni tugas mereka hari-hari dekat lapangan. Yang berintegriti ni ramainya mereka pembuat dasar. Mereka terpaksa membuat dasar dan mereka banyak menggunakan pemikiran. Jadi pelaksana ni yang kadang-kadang nakal sikit. Walau bagaimanapun, kita kena fikir balik. Dari mana datangnya polis? Asalnya polis adalah daripada masyarakat tempatan kita. Kami semua rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kami pergi sekolah sama-sama. Kita belajar tawarikh sama-sama. Dia dah tahu umur dah. Kalau zaman tawarikh, yelah betul lah. Memang kami zaman tawarikh ya, zaman tawarikh. Kita zaman tawarikh, ilmu alam semua tu. Kami pergi ke sekolah yang sama. Sama-sama kita bermain bola, sama-sama kita bermain hujan. Kan? Main guli, main lain-lain sama. Jadi secara tidak langsung kita membesar dalam masyarakat yang sama. Kemudian masing-masing pilih kerjaya. So ada yang masuk polis, ada yang pilih bidang-bidang lain, perniagaan ke pelbagai. Jadi secara tidak langsung mana
datangnya polis? Datangnya polis daripada masyarakat kita juga. So secara tidak langsung kita membawa budaya yang sama, pemikiran kita sama. Budaya dan pemikiran yang sama. Ini saya nak sentuh sikit apa ni Tuan Superintendent. Nak dapatkan pandangan Tuan lah secara ikhlas. Boleh Datuk. Okey, apakah bila kita bercakap tentang hubungan di antara polis dan masyarakat, betul, apakah polis perlu mempamerkan satu imej yang boleh memberikan ketakutan kepada masyarakat? Bagus. Wajah yang serius, percakapan yang serius. Ini saya bagi satu contoh lah. Boleh Datuk. Saya ada pergi ke satu balai polis nak minta kelulusan. Bukan nak keluar, keluar kawasan, keluar, yang sekarang ni dah tak boleh because of PKP. Baik, Datuk. Jadi nak pergi ambil kuih raya saja. Tetapi soalan yang dia tanya tu, nombor satu, kau nak pergi mana? Wow. Okey. Yang kedua, nak buat apa pergi tempat tu? Kenapa tak beli kuih kat sini? Okey. All that kind of question lah. Baik, Datuk. Tidakkah itu perlu ataupun tidak perlu sebenarnya? Terima kasih, Datuk. Kejap lagi saya pergi ke soalan ni. Sebab nanti saya takut satu lagi konsep saya lupa. Sebentar, Datuk. Tadi kita cerita datangnya polis daripada masyarakat yang sama. Kemudian kita fikir, hadirnya polis untuk apa? Hadirnya polis adalah kepada masyarakat untuk memastikan keselamatan, ketenteraman awam, masyarakat dapat hidup harmoni, hidup sejahtera. Betul. Itulah sebabnya kita kata datangnya polis daripada masyarakat, hadirnya polis kepada masyarakat. So itulah konsep kita keselamatan komuniti secara menyeluruh. Pergi kepada soalan Datuk. Wah, ni mencabar ni. Adakah polis perlu sentiasa bertegas? Kita balik kepada sebab perkara ni Datuk pernah dibawa zaman dahulu pada tahun sebelum merdeka dulu, kita ada Colonel A.E. Young. Colonel yang daripada British kita dipinjamkan ke negara Malaysia sebelum merdeka. Jadi untuk mentadbir kepolisan. So salah satu cakap dia ialah the police have to be less and less as force and more as services. So dia mengatakan bahawa perkhidmatan polis ni adalah sepatutnya kita kena kurangkan kuasa kita sebagai satu orang kata kekuasaan dan kita lebih kepada pemberi perkhidmatan kepada masyarakat, iaitu memberi perkhidmatan yang memastikan kesejahteraan masyarakat. So itu betul. Kemudian kita pula bergerak pada zaman dah merdeka. Kemudian masa tu kita masih orang kata mencari satu setting pentadbiran kepolisan yang stabil. Sebab kita, dalam zaman kemerdekaan lepas komunis semua ni banyak yang perlu kita settlekan. Jadi masa tu kita banyak berdepan dengan ancaman pertama utama negara dulu ialah komunis. Sebelum Dadah ialah komunis jadi bila berdepan dengan komunis, ancaman komunis, gerila kejam ni dengan senjata api ni, jadi kita kena tegas. Bukan kata bengis lah, tapi kena berani. So dalam menguatkan keberanian diri kita, ketegasan tu tetap kena ada. Dan masa tu orang kata apa, kepolisan dalam zaman era peperangan. Jadi orang tidak banyak mempertikaikan polis sebab mereka tak ada masa. Mereka pun sendiri nak jaga keselamatan, nak pastikan keluarga mereka selamat. So kuranglah nak komplain tentang polis. Minta maaf, tak apa. Bukan kata kurang nak komplain untuk kebaikan, tak apa. Kita kata komplain yang membina. Lepas tu jadi dalam konteks macam tu, pembawakan diri polis kan terbawa-bawa lah saya boleh katakan. Kita terbawa-bawa sebab jangan lupa polis daripada masyarakat yang sama. Kita hadapi ancaman sama. Ancaman COVID ni, adakah polis tidak hadapi? Kami pun hadapi. Kami kena balik rumah, kena pastikan selamat juga. Sama ancaman kita. Jadi bila berhadapan dengan ancaman sama, kita terbawa peranan ketegasan sehingga kadang-kadang sebagai manusia biasa saya tak ada kata saya menyokong polis yang tegas ataupun saya menyalahkan mereka yang tegas, sebab itu salah satu elemen yang harus ada dalam kita, ketegasan. Terutamanya bila kita berdepan dengan penjenayah. Tapi secara tidak langsung itulah sebabnya Ketua Polis Negara dalam era 80-an kita dah mula. Kita kata kita membawa slogan sedia berkhidmat, kita membawa slogan tegas, barang kita mesra rakyat. Sekarang kepolisan kita masyarakat dan polis berpisah tiada. Semua ini kita mencerminkan bahawa polis hendak bersama masyarakat. Jadi keprofesionalisme kita terletak pada pembawaan diri kita yang pelbagai. Contohnya kalau kita berdepan dengan penjenayah, kita harus dalam profesional berdepan dengan penjenayah. Kalau kita berdepan dengan masyarakat secara profesional, kita pun kena berdepan dengan masyarakat secara profesional. Maknanya kita kena membawa diri yang berbeza. Dan ini satu cabaran yang tidak mudah.
Bukan cakap hari ni saya nak beza, saya sudah boleh beza. Hari ni saya berdepan dengan doktor, saya nak jadi macam doktor. Berdepan dengan lawyer, saya nak jadi macam lawyer. Berdepan dengan peniaga, saya kena berdepan dengan peniaga. Jadi pelbagai faktor ini membawakan kita kepada satu cabaran untuk kita kata berkomunikasi. Jadi berkomunikasi dengan masyarakat pula dalam konteks ada pelbagai. Macam contohnya Datuk pergi ke balai polis sebab nak minta permit. Jadi kita berkomunikasi dengan masyarakat yang datang minta permit. Kemudian kadang-kadang orang datang balai polis, dia nak buat pengaduan sebab dia dah jadi mangsa. Jadi kita kena berkomunikasi dengan mangsa. Mangsa ni dah dalam trauma. Kalau kita pula nak apa ni datang balai buat apa? Dah lah saya ni mangsa, saya lagi takut, tak berani datang balai polis. Jadi perkara ni tidak boleh komunikasi itu Ya, penting. betul. Itulah sebabnya kita dalam polis pun kita ada latihan dalam perkhidmatan di mana kita meningkatkan cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Okey tuan, kita nak sambung lagi tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil. Di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Datuk. Ya. Dan juga Tuan ya. Selamat sejahtera. Lah. Ya. Musim COVID-19 ni nampaknya jenayah agak kurang. Okey. Apa pandangan Tuan? Dan boleh tidak dikekalkan keamanan ini selepas COVID-19? Okey. Dadah pun nampaknya dapat disekat lah. Dan lagi satu kegiatan scam ni Tuan. Membimbangkan. Ramai orang jadi mangsa. Dan saya mengapa susah nak hapuskan secara total. Terima kasih Tuan. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi respon cukup daripada menarik, cukup menarik soalan ni. Betul. Kita boleh dikatakan dalam musim pandemik ni jenayah berkurangan. Okey, jenayah berkurangan sebab peluang untuk manusia keluar dah kurang. Jadi di sini terbukti bahawa nombor satu, jenayah adalah daripada manusia. Sebab bila manusia kurang keluar, kurang berlaku jenayah. So asalnya jenayah is manusia sendiri. Kemudian bila penjenayah ni dah ada, dia kena cari mangsa. So mangsa pun tak keluar. Jadi tak jumpa mangsa. Jadi tak jumpa peluang untuk melakukan jenayah, jenayah tak berlaku. Ini kita panggil triangle of crime. Ya, penjenayah, mangsa dan peluang. Okey, di sini terbukti. Kalau kita kurang keluar, kurang jenayah berlaku. Walau bagaimanapun, sebagaimana kita cerita bahawa tadi jenayah cyber meningkat. Okey, itulah sebabnya kita kena lihat ya. Penjenayah ni berada di mana-mana. Kita rasa kita ada di social media, kita rasa kita ada di WhatsApp, kita ada di WeChat, kita ada di Facebook. Penjenayah pun ada WhatsApp, penjenayah pun ada Facebook, penjenayah pun ada Twitter. Betul. Jadi kita tidak boleh lupa. Jadi apabila mereka kurang untuk bersemuka dengan kita nak mencari mangsa ni, so mereka pun bersemuka di alam maya. Dan sebenarnya inilah yang bahayanya. Kerana dalam konteks alam maya ni, sebagaimana kita cerita pandemik yang kita hadapi ni, mengapa begitu susah kita hendak berhadapan dengan COVID-19 sebab kita berdepan dengan musuh yang tak nampak. Sama juga dengan cybercrime. Kita pun tidak nampak musuh kita yang bersembunyi di alam maya, dalam komputer, dalam gadget, dalam handphone tu. Kan? Jadi itulah cabarannya. Mengapa kita tidak boleh hapuskan dia dengan secara total? Soalannya mudah. Sebab itu adalah manusia yang mana kalau kita tidak ada peluang dan tiada niat untuk mereka nak melakukan jenayah, maknanya manusia sudah mencapai masyarakat madani. So kita sudah jadi macam zaman malaikat. Tetapi kita masih ada syaitan-syaitan yang kecil, besar, sederhana, semua ada. Semua ada. Okey, tak apa, itu bukan pakaran saya. Okey, kita balik kepada asal. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini, sebagaimana peranan kami ya Jabatan Pencegahan Jenayah ni, kita ada beberapa konsep. Dalam konteks kita mendidik masyarakat untuk orang kata apa, memahami dan meningkatkan kesedaran tentang jenayah ni, kita pakai beberapa peringkat. Peringkat pertama kita gunakan, kita panggil mendidik, education. Kemudian kita pergi engagement, iaitu smart partnership, kita bekerjasama dengan masyarakat. Kemudian kita pergi pada empowerment. Ini dia cabaran dia, Datuk. Mengapa kita mencabar? Sebab bila kita nak mendidik, kita bagi education, kita bagi kesedaran, ini lebih mudah. Sebab kita bercakap, orang menerima, terima. Kemudian kita pergi pada engagement, smart partnership ni, kita bekerjasama. Sebab kita berjumpa, kita berjabat tangan, ini sebelum COVID ya. Kita berjabat tangan semua. Itu kita bekerjasama, boleh. Tapi empowerment ni, di mana kita memberi kuasa kepada masyarakat untuk mencegah jenayah secara sendiri. Inilah boleh kita kata ke arah total.
pencegahan jenayah secara total. Sebab kita lihat Sir Robert Peel. Sir Robert Peel ni ialah kita kata bapa kepolisian moden. Beliaulah yang mencipta dan membuat satu pemisahan antara tentera dengan polis. Peranan yang berbeza. Jadi beliau pernah berkata, police are public and the public are the police. Ini maksudnya polis sebenarnya adalah masyarakat dan masyarakat itu adalah polis. Konteks ini ialah begini, Datuk. Polis ni, jangan kata polis lah, seluruh dunia ni tak ada satu negara pun yang mampu meletakkan setiap anggota polis di setiap inci penjuru negara tersebut. Tak mampu. Betul. Tetapi apabila kita dapat mendidik, kita dapat bekerjasama dengan masyarakat, kita dapat empowerment mereka, di mana mereka menjadi mata dan telinga kepada polis, di mana mereka bertindak sendiri dalam konteks kepolisian, menjaga keselamatan dan ketenteraman diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kita dapat polis di mana-mana. Okey Tuan, saya suka bila Tuan sebut tentang masyarakat adalah polis, tapi tak apa, kita akan rehat dulu. Buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami, gunakanlah kesempatan ini kerana kita ada tetamu yang cukup menarik dan juga istimewa sebenarnya. Jadi saya ulangi lagi, dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda, 0326 979767 dan juga 032697 9768. Panggil kami di ruang bicara PDRM, banyak yang boleh kita kongsikan secara terbuka dan bersama. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara bersama dengan PDRM. Masih lagi bercakap tentang topik yang penting sebenarnya, keselamatan komuniti daripada masyarakat kepada masyarakat. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Profesor tersebut yang berbahagia, Tuan Superintendent Foo Check Sing, iaitu Superintendent Polis Bantuan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Baik. Okey, Tuan, saya tadi tertarik hati bila Tuan sebut tentang masyarakat adalah polis. Betul. Okey. Apa kaitan pula tentang bila kita sebut tentang masyarakat adalah polis dengan polis bantuan ataupun dengan program rukun tetangga itu sendiri, Tuan? Okey, Datuk. Sebenarnya perkara ni kalau kita nak rangkumkan dalam satu jawapan, sebab bila kita ceritakan masyarakat adalah polis bantuan, rukun tetangga, ketiga-tiga ni merangkumi konteks objektif, iaitu untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Itu secara umumnya. Tetapi apabila kita pergi secara terperinci, izinkan saya pergi secara terperinci, kita pergi kepada masyarakat dalam bentuk kepolisian dulu, masyarakat sebagai polis. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa tiada satu negara pun yang mampu meletakkan setiap polis di semua penjuru dalam negara dia. Betul. Tiada. Tetapi apabila setiap individu masyarakat dididik untuk menjadi mata dan telinga polis, apabila mereka nampak jenayah, mereka nampak salah laku, cepat-cepat mereka menghubungi pihak polis. Secara tidak langsung dia telah memainkan peranan sebagai polis untuk menjagakan keselamatan. Jadi dia nak pastikan bahawa kejadian jenayah tak berlaku kat depan dia. Dia hubungi polis, polis sudah boleh bertindak. Jadi walaupun polis tiada di tempat itu masa ketika itu, tapi polis sudah dapat maklumat dan polis sudah boleh bertindak. Di sini ada dua isu. Satu, selepas berlaku jenayah, mangsa datang polis baru dapat maklumat, polis hendak bertindak. Lambat. Masa jenayah masih berlaku, polis dapat maklumat, polis sudah dapat bertindak. Secara tidak langsung, peluang untuk kita menangkap penjenayah lebih tinggi berbanding selepas kejadian jenayah tersebut. Itu yang pertama. Itu yang kita nak pastikan. Jadi di sini kita nak jelaskan bahawa tujuan kita, orang kata apa, the people are the police and the police are the people ni, ialah supaya masyarakat dapat memainkan peranan kepolisian dan secara tidak langsung dia dapat mencegah jenayah. Kerana Datuk, di sini isunya, mengapa kita lihat, mengapa ada jenayah berlaku di siang hari, mengapa ada jenayah berlaku di khalayak ramai? Kerana penjenayah rasa yakin, dia tahu masyarakat tidak berani bertindak, dia tahu saya buat pun semua tak boleh jaga tepikan orang. Sebenarnya ini adalah satu, orang kata apa, kelemahan yang berlaku, di mana kita selalu cakap jangan jaga tepikan orang lah, jangan libatkan diri dengan jenayah, bahaya. Kalau kita nanti lapor, nanti penjenayah datang cari kita. Begini, memang konteks itu betul, jangan jaga tepikan orang supaya kita tak mengaibkan orang. Tapi dalam konteks jenayah,
tolong jaga tepi kain orang, jangan selak saja. Sebab kita tak nak malukan. Saya suka tu. Jadi di sini isu timbulnya begini. Apabila kita melihat sesuatu kejadian jenayah, cepat-cepat menghubungi polis. Jangan risau penjenayah nak cari kita. Tapi kalau katalah dia bertindak menangkap penjenayah tersebut, boleh tak itu dilakukan oleh orang menangkap penjenayah? Boleh. Okey, sebelum polis sampai. Boleh? Kejap lagi kita sentuh. Okey. Wah, menarik Datuk. Banyak bersambung ni. Kita habiskan sebab yang ni penting. Okey. Apabila masyarakat rasa dia hubungi polis, nanti dia kena dendam ke. Kalau macam tu, polis lagi bahaya. Hari-hari kita tangkap penjenayah, hari-hari kita bawa penjenayah ke mahkamah, hari-hari kita tuduh penjenayah nak menangkap kita, penjenayah nak cari kita berdendam. Siapa nak jadi polis kalau macam tu? Jadi kita pergi kepada konsep keseluruhannya. The spirit of taking care of our own community. Jadi di sini apabila kita menghubungi pihak polis dapat menangkap dan mengesan penjenayah, secara tidak langsung jenayah akan berkurangan. Kerana beraninya penjenayah bertindak ialah kerana dia yakin tak ada orang akan ambil tindakan. Tapi apabila penjenayah tahu bahawa orang ramai akan ambil tindakan, tak berani dia pergi buat jenayah. Saya bagi contoh yang paling baik. Penjenayah suruh penjenayah datang buat jenayah dekat depan balai polis. Masuk kawasan balai, buat jenayah. Tak boleh sebab dia tahu polis akan tangkap dia. Sama juga kalau dia tahu masyarakat setempat tu kukuh dia punya gotong royong, dia punya semangat kemasyarakatan. Kalau kita pergi buat jenayah kat sana, dia akan tangkap. Secara tidak langsung penjenayah pun tak berani masuk ke kawasan tersebut. Jadi kita hendak putuskan keberanian dan keyakinan penjenayah tersebut dengan kekuatan kita, semangat kita bermasyarakat, bekerjasama. Itu yang saya nak tekankan di sini. Okey, pergi kepada yang soalan Datuk tadi. Datuk kata kalau dalam konteks penjenayah pula, kadang-kadang kita macam mana kita konteks kita berhubung dengan masyarakat, polis pun satu isu. Apabila kita berhubung dengan polis, kita pun kena tahu pelbagai cara. Jadi itulah sebabnya polis menyediakan pelbagai platform kepada masyarakat untuk berhubung dengan polis. Ada telefon, ada email, ada hotline, ada rakan kop sebelum ni, sekarang sudah VSP, kejap lagi kita akan sentuh. Jadi ini adalah pelbagai platform yang kita sediakan kepada masyarakat, bergantung kepada kemudahan yang ada pada masyarakat. Kita pergi pada soalan seterusnya tadi, Datuk cerita pasal polis bantuan dan rukun tetangga. Masyarakat dah settle, kita pergi kepada polis bantuan. Dalam konteks polis bantuan, apa bezanya polis bantuan dengan polis? Ramai orang tanya ni soalan ni, Datuk. Soalan cepu mas. Sebenarnya polis bantuan juga polis. Dia ada kuasa juga seperti polis. Memang dia adalah polis. Itulah sebab polis bantuan memakai pakaian penuh seragam polis. Memang mereka adalah polis. Cuma bezanya ialah polis bantuan adalah polis yang diberi kuasa untuk menjalankan tugas-tugas kepolisan di dalam kawasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara. So kawasan yang ditetapkan oleh Ketua Polis Negara selalunya adalah kawasan majikan. Orang pihak yang mengaji, mengupah polis bantuan pada agensinya. Dalam konteks ni kita kena jaga polis bantuan dia jaga kawasan dia, jaga harta benda, aset-aset majikan dia. Dalam konteks mereka tidak boleh menjalankan tugas-tugas kepolisian di luar kawasan. Contohnya dia kawasan A ni kita ada polis bantuan. Jadi orang nak masuk kawasan A, polis bantuan di sini boleh periksa dia, boleh periksa kenderaan dia, nak pastikan bahawa dia tidak membawa bahan-bahan yang menyalahi undang-undang masuk ke kawasan tersebut. Contoh yang paling baik kita tengok Angkasa Puri, kan? Kawasan-kawasan keselamatan. Inilah kawasan-kawasan yang kita kena jaga keselamatannya. Dari segi pentadbiran tidak ada kena-mengena langsung dengan PDRM sebenarnya. Kena. Ada juga. Sebab kuasa ni diberi oleh Ketua Polis Negara. Jadi secara tidak langsung polis bantuan ni kita kata dia ada dua identiti. Pertama sekali dia sebagai orang awam. Sebagai orang awam, semasa dia tidak bertugas, dia tak boleh pakai baju polis lah, sebab dia adalah orang awam. Tetapi bila dia masuk kerja dalam kawasan yang telah ditetapkan, iaitu kawasan majikan, dia pakai baju polis, dia ada kuasa untuk menjalankan tugas-tugas kepolisan. Itulah bezanya. Tapi kalau polis, kita seluruh persekutuan kita boleh pergi, kita kena melaksanakan tugas. Kemudian satu lagi ialah, ada orang tanya, kalau polis bantuan boleh buat tugas-tugas polis dalam kawasan ini, mengapa polis tak bagi semua kawasan ada polis bantuan? Ini kita kena berhati-hati. Sebab bila kita sebut kita nak bagi polis bantuan kepada semua kawasan, kita kena fikir dalam konteks kepolisan, polis menjaga kepentingan masyarakat secara umumnya. Polis bantuan dia menjaga kepentingan organisasi dia,
agensi dia. Jadi kalau kita dah banyak sangat bagi polis bantuan, dia akan berlaku satu pertindihan antara polis bantuan dengan polis. Bukan kata kita bergaduh pasal tugas ataupun kuasa, tidak. Kuasa polis sama, cuma area kita bertugas berbeza. Jadi kita tak nak berlaku sebarang konflik. Itulah sebabnya perlunya ada perbezaan kawasan polis bantuan dan juga polis secara keseluruhannya. Artinya tuan, dalam bahasa yang mudah, polis bantuan kuasanya itu hanyalah untuk kawasan di mana dia ditugaskan. Tetapi di luar kawasan itu dia tak ada kuasa. Saya bagi contoh ialah polis bantuan di Angkasa Puri lah sebagai contoh. So di kawasan Angkasa Puri dia boleh periksa kenderaan yang masuk, semua dia boleh tahan tak bagi orang masuk sebab dia mencurigakan. Tapi habis kerja dia balik ke rumah, dia sudah tidak boleh membuat kuasa-kuasa tersebut. Okey, faham. Kemudian satu lagi ialah soalan Datuk tentang tadi, apabila orang awam masyarakat ni dia nampak kesalahan, dia lapor kepada polis, dia nak tangkap, sebenarnya boleh. Ini kita panggil kesalahan di depan mata. Kita kata tangkapan oleh, kita panggil civilian arrest, tangkapan oleh masyarakat. Tapi kena pastikan bahawa itu adalah satu kesalahan jenayah. Jangan kata, contoh, saya bagi contoh, kita kata gejala sosial dengan jenayah. Ada beza. Contoh, kita bagi satu contoh, merokok dekat kawasan awam. Itu satu kesalahan tapi bukan jenayah. Jadi tak sebaik, dia merokok, cepat-cepat kita nak tangkap dia, cepat-cepat kita nak bergelut dengan dia. Tidak. Sama juga kalau kita lihat dalam konteks jenayah. Contohnya ragut lah paling kita umum ya. Nampak ragut, kita pun nampak, kita pun dia lalu kat depan kita, kita pun bagi dia satu flying kick kat dia, dia pun jatuh tergolek-golek. Kemudian kita pun tangkap. Kita dalam tangkap tu kita pun bagilah belanja satu lauk, dua lauk kan. Tapi itu sebenarnya sudah salah. Kita dalam konteks ya menangkap penjenayah. Even kita polis sekalipun, kita kata kita melakukan kekerasan yang minima untuk memastikan tangkapan itu selamat. Sebab kita tak boleh kata nak tangkap penjenayah, kita nak pukul-pukul, itu sudah bukan satu tangkapan yang selamat. Itu ialah satu, orang kata apa, orang yang melepaskan kemarahan dia terhadap penjenayah. Jangan macam tu. Kita kena bezakan menangkap penjenayah dengan menghadkan pergerakan mereka. Kita nak hadkan supaya dia tidak boleh bergerak, itu dah kira menangkap. Memadai. Tapi dah tangkap, mengapa nak tambah itu sudah bukan penangkap. Itu sudah menjadikan kita satu lagi jenayah, itu mendatangkan kecederaan kepada penjenayah. Itu pun jadi satu kesalahan kerana penjenayah tu kan ialah orang yang salah, tapi kita bukan hakim. So kita tak boleh hukum penjenayah dengan tambah sebiji, dua biji tumbuk. So kita kena bezakan. Tugas kita hendak menahan, tidak melepaskan penjenayah lari, satu, supaya kita nak cegah jenayah berlaku depan mata. Ini jenayah berlaku depan mata. Tapi kita tidak menjadikan diri kita sebagai seorang hakim. Macam satu lagi kes tuan yang berlaku ataupun yang diperkatakan sekarang ini pun sambutan hari raya, orang masih lagi buat rumah terbuka. Betul. Dan kita tahu bahawa rumah terbuka ini tidak dibenarkan. Tapi kalaulah ada katalah jiran-jiran nampak si A ni tak buat rumah terbuka, ramainya berkumpul dan sebagainya. Jadi dia membuat laporan. Jadi perlu apa syarat-syarat ataupun apa bukti-bukti yang diperlukan sebelum polis boleh mengambil tindakan? Itulah sebab sekarang dah banyak orang pakai media sosial, handphone pun sudah bergambar dalam media sosial. Jadi ramai orang boleh lapor kepada pihak polis menggunakan media sosial juga. Tetapi cuma saya nak tekankan di sini ya. Sebab Sir Robert Peace ni pernah bagi tahu ya, dalam konteks principle of policing dia, saya sangat setuju sebab perkataan ni sangat mendalam ya, tuan-tuan dan puan-puan ni. Dia kata ya, hebatnya polis ya, bukan sebab banyaknya kita berjaya melaksanakan tangkapan jenayah. Maknanya polis tangkap ramai penjenayah, itu belum terbukti lagi kehebatan polis. Kehebatan polis sebenarnya adalah terbukti apabila kadar jenayah di sesuatu negara atau tempat tu berkurang. So itu hebatnya. Mengapa? Sebab apabila kita berjaya menangkap ramai penjenayah, maknanya jenayah masih berlaku. Tetapi kalau kadar jenayah di tempat itu sudah berkurangan, jenayah dah tak berlaku, itulah kehebatan polis sebenarnya. Dan kehebatan ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, polis tak pernah pun kata kami hero, kita ni hero, kita berjaya melaksanakan tangkapan, menyelesaikan kes. Jangan lupa, selalu polis akan bagi tahu bahawa terima kasih kepada masyarakat kerana membantu pihak polis
menyelesaikan kes, mengurangkan kadar jenayah. Sebab polis dan masyarakat memang berpisah tiada. Banyak maklumat-maklumat yang kami terima dapat membantu kami selesaikan kes. Sebab pertama sekali, sesuatu jenayah berlaku, polis tak ada. Jadi macam mana polis boleh tahu tentang maklumat-maklumat di sana? Kerana orang awam yang sampaikan. Terima kasih. Teruskan usaha membantu pihak polis kerana sama-sama kita hendak menjaga kesejahteraan ini. Sama-sama kita hendak mengurangkan kadar jenayah ini. So itulah kata the strength, the beauty of policing ialah turunnya kadar jenayah. Okey, tadi kita nak sentuh jugalah tentang satu lagi ataupun dua benda lagi. Silakan Datuk. Pertama ialah tentang peranan yang dimainkan oleh rakan KOP dan juga volunteer smartphone patrol ataupun VSP. Silakan. Apa bezanya sebenarnya? Okey, boleh dikatakan bezanya ialah teknologi. Sebab mula-mula bila kita perkenalkan rakan KOP, dulu ialah zaman SMS. Jadi rakan KOP kita kata, SMS, Polis KL, terus type jarak, nombor kita hantar ke dapat 32827. So kita pun hantarlah. So mesej tu akan diterima oleh pihak polis, so pihak polis dapat bertindak. Bagi contoh seorang yang mencurigakan telah memasuki rumah alamat nombor 1 Jalan 2 Taman 3 Kuala Lumpur. So dia pun hantar kepada pihak polis. Pihak polis terima, pihak polis pun hantar kereta peroda ke rumah tersebut. Dia kata cuba masuk. Maknanya orang tu baru nak masuk kan. Jadi bila polis sampai, nampak memang ada orang, polis cek rupanya dia bukan tuan rumah, dia hanya nak buat jenayah. Jadi polis telah berjaya menyelesaikan satu kes atas bantuan orang melalui rakan KOP. So itu zaman SMS. Jadi kita tengok peningkatan teknologi kepada era sekarang. Sekarang sudah zaman smartphone. So bila zaman smartphone, kita upgrade rakan KOP untuk digunakan dalam smartphone, kita guna aplikasi VSP, Volunteer Smartphone Patrol. So melalui aplikasi ini, kita je pergi kepada kita punya Google Store, Play Store ke, kita pergi kepada Apple Apps ke, kita muat turun VSP, Volunteer Smartphone Patrol ni, kita muat turun, sangat mudah. Kita hanya daftar guna nama samaran kita. Sebab yang penting ialah maklumat yang hendak disampaikan. Jadi nama kita boleh guna nama glamour kita. Insan biasalah, hero, semua kita boleh. Tak jadi masalah. Tapi nombor telefon kita tetap kena ada. Kemudian apabila kita dah download aplikasi ini, kita dah daftar, kita boleh menghubungi pihak polis dengan hantar SMS, dengan hantar gambar, dengan hantar orang kata apa, video. Jadi kita menggunakan teknologi. Jadi kalau kita kata secara umumnya, rakan KOP ni adalah di-upgradekan untuk menjadi VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Kalau dengan apa yang Tuan sebut tadi, kalau itu sudah ada, apakah kita masih memerlukan lagi program rukun tetangga dalam masyarakat kita, Tuan? Sudahnya tentu, Datuk. Sebab kita tahu dalam konteks pencegahan jenayah, dalam konteks penyampaian perkhidmatan polis kepada masyarakat, kita kena guna pelbagai platform. Sebab kita kena tahu masyarakat ni berbeza. Macam contoh kita buat iklan. Kita buat iklan kat TV, ada orang yang dengar radio, tak tengok TV, tak dapat. Kita buat iklan kepada radio, ada pula yang tak dengar radio, tak tengok TV, dia baca akhbar. Jadi kita kena buat dekat radio, kita kena buat dekat TV, kita kena buat dekat akhbar. So kita guna pelbagai saluran. Jadi sama juga dalam konteks rukun tetangga. Dan konteks rukun tetangga ni sebenarnya telah di-upgrade juga. Jadi sekarang zaman upgrading, bagus. Maknanya ada penambahbaikan. Sekarang kita telah pergi ke kita panggil SRS, Skim Ronda Sukarela. Dalam konteks ini di mana masyarakat sendiri, inilah kita kata empowerment. Di mana masyarakat sendiri sedar bahawa pentingnya penglibatan mereka dalam konteks keselamatan dan kesejahteraan masyarakat mereka, masyarakat tempatan tersebut. Jadi mereka boleh kumpulkan orang-orang mereka yang ada kelapangan dan sudi secara sukarela membuat rondaan di kawasan tempat penginapan mereka. Di sinilah kita kata bagusnya kerjasama dengan polis. Di mana masa SRS ni buat rondaan, skim rondaan sukarela ni, masa dia boleh buat rondaan tu, kadang-kadang sebab polis ni kita pun tiap-tiap hari, setiap masa kita buat rondaan, cuma lokasi berbeza. So kadang-kadang bila polis sampai kat rondaan tersebut, ada kumpulan SRS ni sangat bagus. Mereka pun nampak polis datang ronda, mereka pun cuba bersembang. Yang tengok macam kaca TV ni, kita melawat rumah. Ini bukan melawat raya, ini melawat untuk cegah jenayah, tanya khabar. Ini kita dalam konteks bahawa apabila SRS ada polis sampai, kita pun sembang. Secara tidak langsung kita mengamalkan, kita kata silaturahim
antara masyarakat tempatan dengan polis. Dan kita boleh sembang mengenali mereka. Jadi apabila kita dah kenal, tak kenal maka tak cinta. Jadi bila dah kenal, kita mudah berhubung. Kita boleh bertukar-tukar nombor telefon, kita boleh bertukar-tukar maklumat. Jadi secara tidak langsung, polis mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat di sana melalui SRS ni. Jadi secara tidak langsung kita sudah kena ingat, apabila kekuatan masyarakat tu kukuh, semangat kemasyarakatan kuat, polis pun datang bekerjasama, secara tidak langsung penjenayah akan rasa risau, khawatir untuk melakukan jenayah di kawasan tersebut. Inilah pencegahan secara total. Okey tu. Tuan, kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum kita rehat, kita ambil satu lagi silakan. panggilan. Kali ini dah agak jauh tuan daripada Sabah sebenarnya. Menarik. Kita ada pemanggil kita, Datuk Gulam, yang sudah pun bersiap sedia di talian sekarang ni. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Selamat Hari Fitri, Datuk. Selamat Hari Raya juga kepada Datuk. Ya. Keselamatan Ya. Dini untuk keselamatan. Ya. Saya mensadangkan kalau boleh orang Sabah, orang Sarawak yang nak berlayar ke Semenanjung, minta disuit. Jangan nanti kalau balik daripada Kuala Lumpur, Semenanjung baru disuit, dia akan bermasalah. Kenapa? Kerana 2 minggu ataupun 10 hari ditahan untuk kuarantin kalau dia positif lah. Ya, betul. Jadi biar dia positif, biar dia positif. Untuk ini masyarakat, biar dia positif, dia semasa di Sabah. Kerana dia tinggal di rumah sendiri. Kalau dia bermasalah nanti di Semenanjung, siapa yang akan nanti bantu 10 minggu? Betul. Kerana ini pengalaman saya. Saya kena satu keluarga di KL. Swab saja bayar 300 satu orang, 10 orang sudah 3,000. Habis itu kita kena kuarantin, tak boleh kita pergi hotel. Kita kena pergi di homestay ke, ataupun di apartment, whatever. Jadi itu kurang-kurangnya kita disuit kedua-dua pihak. Di mana tempat kita. Jadi kita tidak menyusahkan rakyat. Kalau kita prihatin kepada rakyat. Kalau kita prihatin. Kalau tidak, memang kena pada kami lah. Kami kena belanja sampai 5-6 ribu ringgit. Kena menunggu 2-3 minggu di KL baru boleh balik. Kena kan? Sama. Faham. Baru boleh sama. Jadi inilah. Saya yang mempunyai pelajaran, tapi saya tengok saya tidak gejala. Apabila saya dipanggil doktor untuk seminggu di hospital Sungai Buloh, saya 1 hari, 2 hari tak. Dia bilang tidak ada gejala apa sama. Kita ada ubat ampus, kita ada ubat darah tinggi, kita ada ubat segala-gala sebelum kita dihantar ke hospital. So langsung tak ada ubat. Tetapi misi saya undang bahaya lah, banyak ubat yang dia guna pada Sungai Buloh tu. Itu pengalaman juga mungkin kalau di Sabah digunakan dapat. Terima kasih banyak Allah hospital Sungai Buloh yang ambil peduli kepada. Tapi pengalaman kita memang 5,000, 10,000 habis. Siapa nanti akan bayar? Datuk. Ada peruntukan kerajaan kita yang baru sekarang ini. Datuk. Faham. Terima kasih. Datuk Gulam. Baik, kita berehat buat kali terakhir. Kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara PDRM. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Sepatah-patahnya lah reaksi daripada Tuan Superintendent terhadap apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Sabah, Datuk Gulam tadi. Memang ini semua adalah orang kata apa, dalam konteks COVID ni, saya sangat setuju bila dia cakap konteks dia macam konsep ini, pengalaman dia betul, dia kongsi pengalaman dia. Kita memang patut jaga diri kita supaya kita dapat jaga masyarakat. Benda ni kita dah cakap, kita dah berperang, sedang berperang dengan musuh yang tak nampak. Kita rasa kita sihat, belum tentu kita sihat. Sebab COVID ni dia bersembunyi dalam diri kita sehingga kita menjadi pembawa. Cuma yang saya nak ingatkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, diri saya sendiri, kita semua dalam berperang dengan musuh yang tak nampak ni. Kalau kita berperang dengan musuh yang nampak, kita kata tumpuan kita kena 100% untuk pastikan kita menang. Jadi kalau kita berdepan dengan musuh yang tak nampak, maknanya tumpuan kita kena lebih. Semangat kita kena lebih, semua kena lebih, kerjasama kena lebih, dan satu lagi, keprihatinan kita pun kena lebih. Keprihatinan dalam konteks bahawa kita jangan jadi pembawa, kita jangan jadi penyebab. Walaupun saya bersyukur saya lihat ramai, sebab kita pun ada riak bahawa rupanya kawan A dia membawa
kepada kawan B sebagai close contact, dia pun dapat viral. Tapi mereka tidak pergi marah, pergi bermusuh. Sebab ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya apa kata kalau kita sebelum jadi pembawa, kita tak nak jadi pembawa, kita pun tidak ingin, tidak harap. Jadi tindakan kita supaya tidak jadi, tidak ingin, tidak harap menjadi pembawa. Itu yang kita nak tekankan. Okey. Satu soalan juga saya nak kongsi sama dengan tuan lah. Kita bercakap tentang keselamatan komuniti. Kalaulah kata ada satu-satu kumpulan penduduk dalam satu kawasan, mereka bercadang untuk menubuhkan apa yang disebut sebagai pasukan rondaan dan sebagainya. Betul. Jadi prosedur yang harus dilalui itu, bagaimana kolaborasi ataupun kerjasama dengan PDRM boleh diwujudkan sebenarnya? Terima kasih. Bagus, Datuk. Ini peluang ketika kita nak bagi tahu. Okey. Pertama sekali, dalam sesuatu komuniti masyarakat yang rasa mereka mampu untuk melakukan skim rondaan sukarela ni, mereka boleh layari laman web Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Okey. Di sana mereka boleh klik untuk prosedur dia untuk daftar sebagai SRS. Okey. Kemudian pada mana-mana komuniti yang tak sempat ke, tak dapat ke, tidak menjadi isu. Sebab polis bekerjasama dengan semua. Sama ada kita daftar sebagai SRS ke, kita tak daftar sebagai SRS ke, kita bekerjasama dengan semua orang. Sebab kita tak boleh beza-bezakan. Jadi dalam sesuatu komuniti di mana kita rasa kita nak tubuhkan, kita nak buat rondaan, kita boleh berhubung dengan balai polis yang berhampiran, berjumpa dengan pegawai polis di sana, boleh berbincang. Jadi kita nak tahu macam mana kita boleh adakan kerjasama dengan polis untuk kita lakukan rondaan bersama, dan kita juga boleh bekerjasama dengan polis untuk adakan kempen secara bersama. Dialog bersama pihak polis. Walaupun dalam zaman PKP ni kita masih boleh adakan dialog, tapi dalam konteks orang kata terkawal dan mematuhi SOP. Kita boleh berdialog dalam alam maya. Macam kita buat sekarang ni, kita pun patuhi SOP. Lebih 1 meter. Jauh. Lepas tu kita bersama dekat alam maya. Jadi itu amalan-amalan yang kita lakukan. Boleh buat begitu dengan balai polis yang berhampiran. Jadi latihan-latihan sekarang pun kita boleh buat melalui video conferencing. So itu cara dia. Jadi lakukan. Jangan jadikan itu sebagai alasan kita tidak bekerjasama ataupun tidak membuat smart partnership dengan pihak polis. Secara peribadi juga, Tuan Superintendent, apakah Tuan berpuas hati? Kita ada rakan KOP, kita ada rukun tetangga, kita ada BSP. Ianya semuanya telah pun di-upgradekan seperti apa yang Tuan sebut. Apakah Tuan berpuas hati sebenarnya? Mungkin semakin jelas ataupun telah wujud sebenarnya satu kerjasama yang lebih erat di antara masyarakat dan PDRM itu. Okey, terima kasih. Ini pun soalan cukup mas. Okey. Saya beranilah bercakap saya boleh katakan bahawa kerjasama polis dengan masyarakat daripada zaman dulu hingga zaman sekarang, walaupun alat-alat teknologi semua telah upgrade, memang bertambah bagus. Itulah sebabnya kita dapat upgrade teknologi untuk menjadikan masyarakat lebih mudah berhubung dengan pihak polis. So itu memang dah berlaku. Cuma isu di sini ialah di mana dalam menggunakan teknologi, ada juga segelintir masyarakat yang tidak puas hati dengan pihak polis, dan mereka memburuk-burukkan pihak polis, mereka mempertikaikan. Jadi saya tak nak salahkan mereka. Sebab kalau tiada golongan macam ni, kita akan berada dekat comfort zone sehingga kami nanti terbawa-bawa, kita pun lupa kita pun seronok bagusnya. So bila ada orang-orang kelompok macam ni, kita pun beringat, ada kekurangan kita. Jadi di situ kita ambil cabaran untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan polis. Jadi saya nak bagi contoh kepada mereka yang terutamanya yang selalu memberi komplain kan, dia kata tak puas hati tentang sekatan jalan raya, polis berkasar lah, polis mengatakan kata-kata yang tidak senonoh lah. Okey, saya nak cakap sangat mudah saja. Cuba kita bayangkan, sebab kita tidak berada di sana berdepan dengan hujan panas. Ini semua orang selalu dah cakap. Tapi cuba kita bayangkan satu perkara. Sebab kita tidak buat, itulah sebab kita boleh bersuara lebih lantang. Cuba kalau kita buat, pertama. Yang kedua saya nak tanya ialah, perasan tak apabila kita tak suka orang tu cakap sepatah pun kita sudah naik angin. Kita kata apalah letih bila kita tak suka orang tu. Sama juga dengan orang yang tak suka polis. Polis cakap sepatah dia sudah angin sudah datang. Tapi kalau orang tu dia suka,
Contoh dia kasih sayang. Dalam zaman kita mencari pasangan, semua pasangan buat apa yang dia buat semua baik. Tapi bila dah semua dah jadi tak baik. So itu tidak sepatutnya berlaku. Bila Tuan sebut soal ini Tuan, saya nak mencelah silakan. Mereka yang suka sangat ialah menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, mengutuk, memaki hama polis. Saya ingat lagi masa SJR dulu awal-awal pun mereka marah kerana mereka katakan apalah polis tak buat kerja, duduk berdiri aja kat situ. Dan bila polis tegas membuat pemeriksaan, berlaku traffic jam yang panjang, mereka mula insaf mereka sedar betapa susahnya tugas polis. Jadi itu agaknya, apakah masa tu polis nak balas dendam ke? Bukan polis nak balas dendam. Datuk kena ingat, tidak sama sekali polis nak balas dendam, sebab kita tidak pergi mencari orang yang bercakap. Kalau kita nak cakap balas dendam, kita akan pergi cari sampai lubang cacing. Sebab itu orang yang bercakap bukan musuh kita. Polis kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Masyarakat ialah orang-orang kita. Daripada polis dalam masyarakat yang sama, kembali kepada masyarakat yang sama. Jadi kita memang akan kerjasama. Cuma apabila mereka kata kita tidak melakukan tugas, kita buat tugas sambil lewa, kita kata okeylah, kalau macam tu, apa kata kalau kita buat secara total, bagaimana akibatnya? Bukan kita nak meletakkan orang awam sebagai mangsa, tidak. Kita hanya nak cuba. Tapi bila kita dapati keadaan itu tidak sepatutnya dan kita terpaksa membuat kelonggaran, di situlah kita berlaku titik keseimbangan dan persefahaman. Persefahaman dan titik keseimbangan inilah yang akan lebih merapatkan kerjasama masyarakat dengan polis. Mereka yang masih lagi gagal mematuhi SOP yang ditetapkan, walaupun kita tahu COVID berada pada situasi yang semakin membimbangkan sekarang ini Tuan. Jadi apa nasihat Tuan kepada masyarakat? Apakah polis perlu melakukan rondaan setiap hari untuk menjamin bahawa rakyat mematuhi SOP, sedangkan rakyat harus sedar mereka yang seharusnya mematuhi SOP tanpa paksaan mana-mana pihak, termasuklah PDRM. Itu sebenarnya cabaran yang paling tinggi lah kepada semua pihak sebenarnya. Saya cukup kesian bila kita lihat frontliners kita dekat hospital. Kan? Mereka pun ada keluarga. Mereka pun nak balik rumah. Sama juga frontliners kita, polis ke. Dengan polis pun kita ada SSPDRM, Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia. Kita ada polis bantuan, kita ada suksis. Suksis ni ialah kita boleh dikatakan kepolisan sukarelawan ni, kepolisan polis di universiti, dan kita ada kadet polis. Mengapa semua ini ada? Contohnya kita ada 120,000 kadet polis. Kita telah menghasilkan, telah mentauliakan seramai 15,000 suksis, sukarelawan polis siswa-siswi. Semua ini bukan semua masuk polis, hanya segelintir. Jadi yang tak masuk polis ni yang penting. Sebab yang tak masuk polis ni, setidak-tidaknya mereka telah memahami kerja-kerja polis. So mereka akan jadi duta kecil PDRM dalam komuniti, dalam masyarakat. Itulah harapan kita. Jadi sama juga dengan dalam musim COVID ini. Bila berdepan dengan musuh yang tak kenal, kita dah banyak cakap. Even ketua kami lah, kita panggil pengarah, pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, pengarah JPJKK ni, kita yang dihormati Datuk Zainal, dia pun selalu cakap, ingatkan kita, ingat keluarga. So kita jaga keluarga, kita jaga kita. Sebenarnya semua pihak telah bagi tahu, dah cakap, even Datuk sendiri pun dah banyak kali berulang mengingatkan orang. Kita tidak pernah putus asa. Kita dah cakap, tetap kena cakap supaya kita dapat tanamkan dalam kepala kita. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya ialah sikap kita di mana kita selalu rasa bahawa benda ni tak berlaku pada kita. Kita bermula dengan kemalangan jalan raya dulu. Hari-hari dalam akhbar kita lihat ada kemalangan jalan raya. Tapi orang tetap pandu laju, tidak mematuhi, sebab mereka selalu rasa tidak berlaku pada kita. So sama juga dengan sekarang, dengan musuh COVID-19 yang kita tak nampak, kita pun akan cakap tidak berlaku pada kita. Sekarang saya tidak mahu kata tidak berlaku pada kita ke. Sebenarnya kita hanya nak ingat, bukan tidak berlaku pada kita, ialah belum berlaku pada kita. Okey Tuan, kita nak sambung tapi masa mencemburui kita. Jadi kita di penghujung ada, tapi sebelum berpisah saya tak puas hati. Serengkas-ringkasnya juga saya nak dengar penutup pantun daripada Tuan Superintendent Foo Chek Seng sebelum kita berpisah. Itu kita akan urus, tapi terakhir sekali saya nak habiskan ialah kita harus ingat, cakap telah cakap, buat telah buat,
Tapi satu yang kita belum terasa ialah kita belum menjiwai kesengsaraan tersebut. Susah nak menjiwai kesengsaraan sebab tak berlaku pada kita. Jadi kita tak nak tunggu untuk kita menjiwai, kita berpengalaman dengan COVID baru kita hendak menyesal. Jangan. Tolong jangan, tolong. Ya, betul. Sebelum tu kita cuba menjiwai, kita pergi tengok. Ya, dekat hospital ke pergi tengok pun bahaya. Kita pergi tengok kat alam media, sosial media, banyak ada kesengsaraan tersebut. Cuba menjiwai. Barulah kita dapat menghayati sengsaranya frontliners, sengsaranya mangsa, sengsaranya keluarga, teruknya COVID mengancam kita, musuh yang tidak nampak. Okey, Tuan. Baik, saya faham. Lulus ujian, dapat lesen P. Seronok sebab boleh memandu kereta. Bukan menjelang ni, musim raya, patuhi SOP. Hapuskan COVID, sejahtera kita. Terima kasih kepada Tuan Superintendent Foo Check Sing, iaitu Superintendent Polis Bantuan di Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman kerana sudi bersama saya di Ruang Bicara PDRM. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita jaga keluarga kita, dan jangan lupa yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.